lawamah. Nafsu lawamah. Apabila berlaku suatu kejahatan, dosa di atas dirinya, maka dia kritik diri dia jika berlaku dosa ataupun kejahatan yang dia buat. Nafsu ini lebih elok dan tinggi sedikit dari darjahnya daripada nafsu ammarah tadi. Maknanya nafsu ammarah yang telah kita baca dulu minggu lepas, maknanya nafsu lawamah ni lebih tinggi daripada nafsu ammarah. Sebab ammarah ni nafsu paling bawah sekali. Dia tu dikatakan dengan nafsu syaitaniah. Adapun lawamah ni dikenali dengan nafsu haywaniah. Maknanya dia tu bersifat seolah-olah atau seakan-akan seekor haiwan. Seekor haiwan. Kerana ia tidak puas hatinya di atas dirinya yang melakukan kejahatan, lalu ia mencela dan mencerca dirinya sendiri. Jadi, maknanya dia benci, dia tak suka, dia tidak reda di atas diri dia tu melakukan kejahatan. Apabila berlaku kejahatan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dia mencerca, mencela ataupun menghina ke diri dia sendiri. Itu sifat nafsu lawamah. Sungguh pun darjah nafsu ini tinggi sedikit dari yang dahulu, tetapi tabiatnya sekali-sekala tiada terlepas juga daripada jatuh ke dalam juran angkara dosa dan kejahatan. Jadi nafsu lawamah ni walaupun bagaimana tak dapat tidak nafsu ni dia tak akan terlepas daripada godaan nafsu dan syaitan. Maknanya masih lagi tertarik ataupun masih lagi dhaif untuk melawan godaan nafsu dan syaitan. Itulah bila nafsu ni dia jadi sering kali ataupun kerap kali jatuh pada dosa. Kerap kali jatuh pada dosa. Nafsu lawamah ni nafsu kebanyakan orang-orang awam daripada kaum muslimin. Kebanyakan. Contohnya pergi masjid. Lepas maya Jumaat, pakak-pakak duduk tangga, cucuk rokok. Ataupun masing-masing bawa cerita dunia. Sedangkan duduk pada masjid. Musim bola kat atas masjid dia main bola. Kalau musim buat padi, tanam padi atas masjid. Kalau musim kawbi atas masjid. Sedangkan masjid tu rumah Allah. Tapi nama Tuhan kita tak panggil, kita tak sebut, tapi kita sebut nama-nama makhluk. Itu tanda kita tu sifat nafsu ammarah. Maknanya membesar makhluk daripada agama. Salah satu sifat dia tu membesar makhluk daripada agama, sedangkan pada tempat-tempat agama. Tempat agama pun kita membesarkan makhluk lagi. Dia katanya tidak lepas daripada dosa dan kejahatan, lalu ia cepat-cepat beristighfar kepada Allah serta menyesal di atas kesalahannya yang dilakukan itu. Dan di dalam Quran Tuhan berfirman dalam Quran tentang nafsu lawamah ni ada satu ayat yang menyebut wala uqsimu bin nafsi lawamah. Ayat dia. Artinya aku bersumpah dengan nafsu lawamah.
Maksud lawamah tu pencerca dan pengkritik diri. Tanda nafsu lawamah ni, dia mencerca dan mengkritik diri dia sendiri. Maknanya, dia komplain diri dia dengan perbuatan dia tak elok berbanding jalan-jalan agama. Bila dia buat perkara yang tak elok pada perkara dia bertentangan dengan agama, maka dia mencerca diri dia berbanding sepatutnya dia buat mengikut agama. Itu nafsu lawamah. Maksudnya nafsu ni dia tak dapat tidur. Dia suka untuk menjauhi daripada maksiat dan kejahatan. Tetapi apabila terkena kejahatan ataupun maksiat yang dia lakukan sama ada sengaja dengan tidak sengaja, maka dia mengkritik, mencerca diri dan menyoal diri dia kenapa dia berbuat maksiat sedangkan sepatutnya dia boleh mengelak. Gitu. Maknanya dia sentiasa mengkritik diri dia pada perkara-perkara yang tak betul. Dia buat perkara yang tak betul, diri dia tak akan mengkritik pada perkara yang tak betul, perbuatan dia yang tak betul dengan agama tu. Diri dia, maknanya dalam dia tu mengkritik diri dia sendiri. Mana lawamah ni mana pengkritik ataupun pembakar bagi diri dia sendiri. Sebagai contoh, contohnya kalau tertinggal sembahyang, misalnya terdapatlah perasaan kecut hati kerana menyesal di atas ketinggalan sembahyang itu. Jika dia meninggalkan sembahyang, dia rasa kecut hati ataupun dia rasa duka cita di atas ketinggalan sembahyang. Contohnya subuh. Bangun-bangun pukul 8. Maka dia merasa menyesal. Dia akan kritik diri dia. Bapa tidur lewat. Bapa tak koci jam randik ataupun apa lah. Stopwatch. Kata maknanya timer atau snooze dalam telefon ataupun sebagainya. Dia akan kritik. Dia akan cari kesalahan-kesalahan yang mendorong dia tu, yang dia buat yang mendorong dia tu ke arah meninggalkan sembahyang. Dia kritik kelemahan-kelemahan yang ada pada diri dia tu supaya tidak berulang lagi. Itu nafsu lawamah. Walaupun begitu baru derajah nafsu yang kedua daripada 7 nafsu yang kita akan bicara. Lawamah ni baru kelas yang kedua. Lalu ia terus maknanya menyesal di atas ketinggalan sembahyang itu. Lalu ia terus pergi qada cepat-cepat dengan tiada perasaan hendak bertangguh-tangguh lagi. Maknanya dia tu terus pergi qada sembahyang dengan tidak bertangguh-tangguh, dengan tanpa rasa kemalasan. Maknanya bersungguh-sungguh dia pada berbuat ibadat, pada membetuli kesilapan dia tu. Terus pergi qada cepat-cepat dengan tiada perasaan hendak bertangguh-tangguh lagi. Dan bermohon ampun banyak-banyak kepada Allah dengan perasaan yang sungguh-sungguh. Dia minta apa pada Tuhan dengan sesungguh hati. Dan kiaslah lagi di atas perbuatan yang seumpama itu. Banyaklah lagi apa-apa perbuatan seumpama itu. Maknanya asas nafsu lawamah ni dia lemah dalam menetapi, dalam memperkuatkan syarak, tetapi bila berlaku penyelewengan syarak yang dia lakukan, maka dia mengkritik diri dia ataupun dia tidak bersetuju dengan apa yang dia buat. Maknanya lawamah ni dia sentiasa komplain ataupun sentiasa
yang dia sendiri buat. Bukan dia menetai itu daripada dalam hati dan perasaan dia. Itu tanda nafsu lawamah. Jika siapa-siapa yang ada perasaan macam tu, berarti dia tu nafsu lawamah. Dan kiaslah lagi di atas perbuatan yang seumpama itu. Ini ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang-orang yang ada nafsu lawamah. Jika ada salah satu daripada ciri-ciri ataupun kesemuanya, maka itulah tanda dia tu bernafsu lawamah. Ciri-ciri dia macam mana? Ataupun sifat-sifat. Di antara sifat-sifat kasar yang timbul dari benih nafsu lawamah itu ialah mencela kepada kesalahan dirinya sendiri. Yang utama, dia mencela atas perbuatan silap ataupun salah dia di sisi agama. Mana keburukan kejahatan yang dia buat di sisi agama, dia akan cela diri dia sendiri. Mana dia tidak menerima. Diri dia tu tidak menerima dengan perbuatan kejahatan ataupun maksiat yang dia buat. Walaupun begitu, dia tidak dapat mengatasi daripada hati dia tu lemah, dia tidak dapat mengatasi daripada tak dapat mengatasi ataupun tak dapat menjauhi daripada maksiat ataupun kejahatan. Tetapi apabila berlaku maksiat dan kejahatan, dia akan mengkritik ataupun komplain ataupun cerca diri dia sendiri. Mana dia akan menghina diri dia sendiri di atas kesalahan ataupun kesalahan atau kejahatan yang dia buat. Diri dia lemah tetapi terdedah kepada maksiat dan kejahatan. Tetapi jika berlaku maksiat dan kejahatan, dia akan mencerca ataupun akan menghina ataupun akan membakar daripada dalam mana daripada perasaan hati dan akal dia tu membakar dengan apa yang dia telah berbuat. Mana dia tak suka pada perbuatan jahat dan maksiat yang dia telah lakukan. Tetapi dia tak dapat menolak kerana kelemahan iman. Itu dia. Dia tak suka pada maksiat tetapi tak dapat menolak dengan maksiat atau kejahatan kerana kelemahan iman. Itulah sifat nafsu lawamah. Yang kedua, bersifat berfikir ataupun bertafakur. Bila berlaku suatu perkara, dia banyak berfikir dan bertafakur. Mana dia cari silap. Dia cari silap dan salah diri dia tu yang membawa dia tu kepada berlakunya maksiat. Dia cari silap dan salah diri dia di atas maksiat yang dia telah lakukan. Yang ketiga, terdapat perasaan kecut hati bila bersalah. Bila bersalah, dia rasa kecut hati. Ataupun dia rasa lemah hati untuk menerima kesalahan ataupun kesilapan ataupun kejahatan yang dia telah berbuat. Adapun nafsu amarah yang dulu, dia berbangga, berbahagia dan suka dengan kesilapan dan kesalahan ataupun maksiat yang dia berbuat. Itu nafsu amarah. Ini nafsu lawamah ni, dia tak dapat menolak kejahatan dan keburukan daripada untuk menolak kejahatan dan keburukan itu tak dapat kerana lemah iman. Tetapi dia tidak reda dan tidak menerima dengan kesalahan yang dia buat. Dia tak suka, bahkan dia benci, dia kritik, dia berfikir panjang dengan apa-apa kesilapan, kejahatan dan kesalahan yang dia buat. Beza. Mana amarah ni berminat dengan maksiat. Lawamah ni mengkritik atas setiap maksiat yang dia buat. Mana dia tak setuju dengan diri dia sendiri. Adapun amarah ni, dia reda, bahagia, suka dengan maksiat yang dia buat. Tu amarah. Lawamah ni tidak reda, mengkritik,
tidak setuju. Dia marah pada diri dia sendiri. Dari segi dalamnya, dari segi akal, hati dan batin dia tu marah kepada perbuatan maksiat yang dia telah lakukan. Itu sifat nafsu lawamah. Nak duduk situ pun payah dah. Ke mana? Nak duduk situ pun payah dah tu. Sedekah tak suci mana lagi. Dan yang keempat, terdapat perasaan mengetik atau kritik terhadap apa-apa jua yang dikatakan kejahatan. Maknanya bila berlaku benda yang berupa maksiat atau kejahatan, dia tak senang duduk, hati dia tak senang. Walaupun dia lemah untuk melawan godaan maksiat atau kejahatan, tetapi bila berlaku sama ada pada diri dia ataupun pada orang lain, maka dia amat-amat tidak bersetuju dengan maksiat atau kejahatan yang telah berlaku. Itu sifat dia. Tak kira pada diri dia atau pada diri orang, jika berlaku maksiat, dia tak setuju. Yang kelima, hairan kepada diri sendiri kerana disangkanya dirinya lebih baik ataupun ujub. Ni tengok pada diri sendiri. Dia tengok pada diri dia, maka dia banding dengan orang lain. Dia banding dengan orang yang terlebih bawah. Tak? Bila dia nak pergi masjid petang-petang, nak pergi sembahyang maghrib, tengok budak-budak duduk tepi jalan lagi, maka dia rasa hebat atas orang-orang tak sembahyang kerana dia tu bersembahyang. Jadi dia rasa hebat, memang pun dia tu betul. Kerana keelokan tu sepatut dia rasa, tapi rasa hebat tu dalam agama ni tak sih. Dia naknya rasa bersyukur. Tuhan naknya kita rasa bersyukur di atas Tuhan memilih kita kepada berbuat ibadat. Bukan rasa elok kerana kita dapat berbuat ibadat tu silap. Tu nafsu. Kalau kita rasa kita ni elok kerana dapat berbuat ibadat berbanding orang yang tidak beribadat, tu nafsu lawamah tu. Nafsu lawamah ni dia rasa dia elok pada kebaikan yang dia buat. Memang pun. Tapi dalam agama kita, rasa elok tu kena tukar kepada bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa syok sendiri tu tak sah dalam agama. Dia nyoknya rasa syok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab setiap apa yang kita berbuat tu adalah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak daripada diri kita. Dia katanya heran kepada diri sendiri kerana disangka dirinya lebih baik ataupun dia panggil ujub. Sifat nafsu amarah lawamah ni ialah ujub. Ujub ni heran diri. Heran kerana diri dia ni berbuat ibadat berbanding dengan orang lain yang tak buat ibadat. Dia dapat ke masjid sedangkan orang lain masih di kedai kopi. Dia heran diri dia ni dapat berjemaah sedangkan orang lain boleh tentu semaya ataupun tidak. Pada perkara sebenar. Ni perkara sebenar. Memang pun benda tu berlaku macam tu. Tidak tuduh-tuduh. Tetapi rasa kita lebih baik daripada orang lain tu dalam perjalanan sufi ataupun tasawuf adalah haram. Nak rasanya kebaikan diri kita tu kita kena bersyukur kerana Tuhan letak sifat baik pada diri kita. Memilih kita tu untuk berlaku baik. Dia tidak pilih pada orang lain. Maka kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh heran diri, tak boleh nak wujud sebab setiap sesuatu tu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak dipanggil beriman dengan qada qadar. Bila kita beriman dengan qada qadar, tak ada wujud ni sebab hak Tuhan berlaku. Wujud-wujud timbul tu kita rasa hak kita. Kita rasa kita tu lebah, kita rasa kita berjuruh, kita rasa kita kaya, kita rasa kita cerdik, orang lain bodoh. Tak ada. Sebenarnya segala-gala tu
adalah qada, mana milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Oleh itu apabila berlakunya sesuatu, kita rasa kita lebih ataupun kita rasa mulia, kita rasa elok, kita rasa kita tinggi berbanding ke orang lain, rasa tadi kena pindah ataupun kena pindah kepada kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan nak berbangga sebab sesama makhluk. Jika kelebihan kita tu kita guna untuk berbangga sesama makhluk, dikatakan ujub. Ujub ni salah satu daripada sifat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah tahu, satu lintasan syirik ni menyamai 70 kali dosa besar zahir. Nah, tu. Maknanya tu orang kena nak belajar tasawuf sangat tu pasal apa? Supaya kita dapat membersih hati daripada sifat-sifat syirik. Sebab sifat syirik ni dosa dia tu terlalu amat besar. Dosa syirik ni bukan dosa besar. Dosa yang terlalu amat besar. Sebab satu lintasan dosa syirik tu menyamai 70 kali dosa besar zahir. Maknanya kalau minum arak 70 botol habis arak. Kalau zina 70 kali zina. Sepatut tak sebut benda-benda gitu. Tapi kena rojak. Satu dosa syirik. Tu. Ujuk-ujuk ni salah satu daripada sifat ataupun dosa syirik ataupun dipanggil sifat mazmumah. So satu daripada sifat mazmumah yang paling-paling ditakuti. Sebab dia tu dosa syirik. Sebab kita rasa kita hebat, kita pandai, kita bijak, kita kuasa. Kita kaya dan kita sebagai baganya. Sedekah ya kita rasa tu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila Tuhan bagi kat kita, kita rasa benda tu milik kita. Sedekah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sebagaimana satu ayat Quran kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Tuhan kepada Tuhan. Jadi, kita kena merasa kelebihan yang ada pada diri kita tu Tuhan yang bagi. Jadi kita kena kembalikan kelebihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala balik. Bukan milik kita, cuma Tuhan bagi kita tu untuk dirasai. Jadi kita kena bersyukur balik. Balas balik ataupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beri kepada kita sifat yang mulia. Masalahnya bila beri sifat yang mulia, lupa Tuhan, kita rasa kita ni mulia. Bila bercakap, maka kalau tak buka dada pun buka hidung. Kalau tak terbuka dada, buka hidung. Tu wujud lah tu. Ya tu tak sih. Yang naknya kita bercakap tu tak ada sentimen dengan orang lain. Biasa. Tak ada sentimen, tak ada kedudukan, tak ada sesuatu. Hanya kan Allah Subhanahu wa taala. Wujud ni payah nak hilang. Wujud ni mari berlaku. Tak. Jika kita kalau pot lebar dia macam tu, pot lebar dia banding dengan tidak terlebar. Aku lebih pandai daripada dia. Padahal dia pandai tu Fatihah ya. Nak. Adapun kalau orang ada duit, aku lebih kaya daripada dia. Tu buka dada. Nak. Kau mana? Ataupun kalau betina, aku lebih cantik daripada dia. Tu terbuka hidung. Dia tu kembali hidung sikit. Nak. Jadi sebenarnya setiap sesuatu kebaikan yang ada pada kita ni kena ingat adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditanya. Tuhan bagi kecantikan kepada kita. Tuhan akan tanya balik di akhirat, apa kecantikan atau
kecantikan aku beri mengguna untuk apa. Nak. Maka kita guna sesuatu pemberian kebaikan Tuhan bagi kepada kita. Aku beri kamu kekayaan, mengguna kekayaan itu untuk siapa? Aku beri pangkat pada kamu, mengguna pangkat itu untuk apa? Nak. Masalahnya benda tu pertama kali dia tanya. Dia tanya dari kubur. Dia tanya ni setiap saat. Kalau satu hari kita terasyik dengan kelebihan, memang kita rasa kelebihan itu pada kita. Kalau kita rasa benda itu sehari, sedangkan kita tidak bersyukur pada Allah Ta'ala, maka satu hari penuh mereka mahu pukul. Tak? Lepas tu masing-masing tanya diri lah. Tu ditakuti tu. Lepas tu dah kata Abu Yazid Bastami, dia kata ditakuti orang-orang yang tidak mengaji ilmu tasawuf dan tarekat ni mati dalam mengkali dosa-dosa yang besar, sedangkan dia sendiri tak tahu. Sebab dalam serta sifat wujud takbur ria sama ajib dan sebagainya tu hanya diceritakan dalam ilmu tasawuf, hanya dikupas secara terang, secara lebar di dalam ilmu tasawuf. Tak ada dalam ilmu lain. Fiqh tak ada. Fiqh dia bagi tahu hukum zahir saja. Usul din dia bagi tahu i'tikad zahir saja. Dan cumanya masalah syirik ni dibincang ataupun diberati pada matlaah atau pada belajar dia tu secara detail supaya penyakit-penyakit hati tentang syirik terhadap Allah SWT ni jelas dan nyata untuk kita mengelak ataupun untuk kita mengubati. Kita kena tahu penyakit dulu baru kita boleh ubat. Hok tahu penyakit boleh tentu lagi jadi ubat. Tak? Contohnya COVID lah. Dia tahu dah COVID tapi kau banyak. Pasal tak jumpa ubat. Begitu juga. Apa tu penyakit hati? Benda dalam hati tak dapat tengok. Tengok tak dapat. Tak. Apa tu nak cari bila tengok tak dapat, nak cari pun susah. Bila nak cari pun susah, kita tak akan rasa kita tak ada penyakit. Tak, kita tak akan rasa kita tak ada penyakit. Itu adalah perkara yang paling bahaya. Sedar-sedar Michael Mann senyum sengih tepi kita. Sedar-sedar dalam kubur. Buat apa? Nak sedar sekarang. Itu Nabi kata, manusia tu semasa hidup mereka tu mati. Setelah mati baru mereka hidup. Maknanya hati kita tu mula hidup, mula terang apabila berdepan dengan malaikat. Baru sedar. Jadi semasa hidup dia mati, semasa mati baru hidup. Itulah ada hadis ke ulama kata ataupun sahabat kata tamutu qablaan tamutu, matikan dirimu sebelum kamu mati. Maksud dia nya bukan suruh bunuh diri. Nama klik ni. Nah, gantung dia. Hati dia gantung, hati pacak misal dada jangan. Tamut mutu qablaan tamut tu mau sebelum kamu dimautkan tu, maksud dia mati ke diri kita sebagaimana seorang yang mati. Orang mati ni dia tak ada kehendak, tak ada gapo. Semata-mata bergantung pada kehendak qada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergerakan dia tu bergantung pada qada Allah Subhanahu wa taala. Tak rasa hak dia. Mana rasa hak Tuhan pada setiap sesuatu. Tuhan berkaya, hak Tuhan. Tuhan comel, hak Tuhan. Memang comel ada punya tapi kita kena rasa hak Tuhan. Tuhan berkuasa, hak Tuhan.
Tuhan pakak hak Tuhan. Mana kita guna setiap pemberian Tuhan itu kepada kembali ke setiap pemberian Allah Subhanahu Taala kepada Tuhan juga. Sebagai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masa orang mati. Waktu balik kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi setiap daripada Allah Subhanahu Taala. Kita kena rasa setiap sesuatu itu adalah perbuatan Tuhan. Bila perbuatan Tuhan kembali ke setiap perbuatan itu kepada Tuhan balik. Baru senang. Ni duk rasa hak kita. Susah tak? Allahu Akbar. Ujuk tu kena ingat molek. Heran pada diri. Mana heran pada kebaikan, kelebihan. Sama ada pakat derajat harta punya, kuasa dan sebagainya. Menyebabkan kita rasa kita tu lebih pada orang lain. Rasa lebih pada orang lain. Telah ujuk dah. Bahkan kata ulama telah memadai ujub kamu tu jika kamu tu rasa lebih mulia daripada iblis ataupun lebih mulia daripada Firaun. Sedangkan nyata Firaun dan iblis tu laknatullah. Tapi kalau kita rasa kita mulia, makna kita telah ujub. Sedangkan mereka ni Tuhan laknat. Pasal Tuhan laknat tu antara Tuhan, sebab Tuhan antara Tuhan dengan Firaun ataupun antara Tuhan dengan iblis dilaknat oleh Allah Taala. Apa pasal kita nak rasa lebih mulianya? Sedangkan antara hamba dengan Tuhan. Bukan urusan kita. Yang jadi wujud tu kerana kita capuk urusan orang. Kerja Tuhan kita nak capuk etek. Sebenarnya wujud-wujud ni, sifat wujud ni, ngaku Tuhan selain Allah. Hak sebenarnya. Hak tu wujud Tuhan marah. Dengan sifat wujud ada pada diri kita tu. Dengan kata lain, kalau matematik kan, bersama maknanya aku bersama Tuhan. Jadi aku tu Tuhan. Dengan ada sifat wujud tu, kita meletakkan diri kita tu setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau letak setara dengan Allah Taala tu kan, bahas diri lah. Tak pula. Apa? Dia kena membuat sesuatu kebajikan kerana hendak memperlihatkan kepada orang lain. Buat kebaikan kerana suruh orang tengok. Supaya orang tengok. Bila orang tengok, orang puji. Ataupun bila orang tengok, jadi glamour. Tak? Buat satu kebajikan supaya orang lain tengok. Ataupun dia panggil ria. Tak? Nak derma. Panggil wartawan, ambil gambar. Buat keluar cek besar pintu. Telah menderma sebanyak RM50,000. Tak? Wartawan ambil gambar. Dia pun ada cek besar pintu. Tak ni kawan tu terima. Jadi, itu adalah salah satu pada sifat ria. Sebab Nabi bagi tahu, dia kata, ikhlas ni apabila tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Maknanya pada diri kita sendiri pun, maknanya nak ayat sunyi ikhlas ni bila kita berbuat sesuatu tu, Nabi ibarat bila tangan kanan yang bagi, tangan kiri tak tahu. Maknanya perkara yang hampir, orang yang hampir dengan kita pun tak tahu dengan apa yang kita buat, kebaikan yang kita buat. Tu barulah selamat. Ini kita panggil akhbar pula. Nak khususnya biasanya orang politik ya, sebab dia nak pengaruh tu apa pada pilihan raya. Jadi kita tidak politik jangan buatlah. Atau politik mana dia terpaksa tak? Terpaksa tuju dia dengan aku. Tak ada arah. Dia minat. Tak? Dia terpaksa tuju dia dengan aku. Sorry lah politik kenyataan macam tu nak macam mana. Saya baca kitab ya. Cuma terang lebih-lebih sikit-sikit. Yang ketujuh, sifat nafsu lawamah, sifat yang ketujuh.
memperdengarkan kepada orang suatu kebajikan yang dia buatnya supaya hendak pujian orang ataupun dia panggil semua ni samuk. Maknanya memperdengarkan. Semua tu dengar, samuk tu dengar, jadi semua ni memperdengarkan. Kebajikan dia oyak tu dia promosi. Inilah projek kita telah buat perumahan rumah murah. Tak. Habis buat rumah murah. Tak. Promosi tu sebutin negeri. Tapi hak boleh anak buat dia saja. Maknanya bukan masalah tu, masalahnya memperdengarkan kebajikan yang kita buat. Sebenarnya tidak kebajikan sebab dia buat dengan duit rakyat juga. Tak. Bukan duit dia. Tapi hak ni katanya memperdengarkan kepada orang sesuatu kebajikan yang dibuat supaya mendapatkan pujian orang-orang. Maknanya semua dia panggil. Dia buat benda-benda nak suruh orang tahu ataupun nak suruh boh tahu. Mana nak suruh orang lain tahu selain Allah Subhanahu Wa Taala dia panggil semua. Hatta bini kita sendiri pun ataupun anak-anak kita sendiri pun tak sih. Betul-betul kita kena berbuat kerana Allah. Selain daripada Allah tak perlu tahu. Kalau dia tahu juga tak ada arah. Mana kita tak perlu bagi tahu. Apa toh masuk akbar? Tak, masuk akbar tu tak apa, tak ada masalah. Dengan syarat kita tu ikhlas. Kita ikhlas dah orang ambil juga gambar nak orang ni tak kena lari dah. Adat dunia. Tapi kita tu kena ikhlas kerana Allah. Kita buat tu semata-mata kerana Allah. Kalau kita buat semata-mata supaya kita tak ada glamour, supaya orang puji, maka itulah dikata sifat semua. Buat sesuatu kebaikan tu supaya dipuji orang. Memperdengarkan kebajikan dia tu kepada orang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Dia kena tiru Nabi Ibrahim. Tak? Sebagaimana Tuhan kata, Kulna ya rukuni badan wa salamun ala Ibrahim. Tuhan ucap selamat kepada Nabi Ibrahim. Bila Tuhan ucap selamat kepada Nabi Ibrahim, maka selamat Nabi Ibrahim daripada api. Apa-apa yang Tuhan ucap selamat. Masa Namrud lepas Nabi Ibrahim dengan Majnik. Majnik ni macam bedah lewat syokok tu. Pum. Jadi melayar Ibrahim jatuh. Api nyala dah. Kata Nabi Ibrahim. Itulah pokok ru tu. Pokok pine ni. Tak boleh tanam daripada rumah. Makruh. Sebab daripada kayu tu lah. Kayu jenis pokok goni lah. Guna untuk bakar Nabi Ibrahim. Tu makruh kita tanam daripada rumah. Kita comel. Tak boleh comel pun. Bagi makruh. Mana kita memperingati Nabi Ibrahim dibakar. Comel benda gitu. Walaupun tak angguh, tapi tak comel lah benda tu. Masa dia duduk tengah melayar tu, dia lepang majlis tak nak masuk dekat muka. Kayu macam bukit tambung. Bukan sepotong luas, sepotong bukit. Kayu go nyala, tak boleh nak masuk dekat. Berkali duduk kat setengah kilo. Pekong kau tu, pong. Nabi Ibrahim tu jatuh. Jibril mari, ya Ibrahim. Mudoa. Aku nak mampu api. Mudoa tu aku nak tebuh api mampu. Nabi Ibrahim kata kan? Ke Jibril. Dia kata, yang berbuat lebih tahu dengan apa yang dia buat. Maknanya, tasih. Maknanya, Nabi Ibrahim tidak berkehendak selain daripada Allah. Dia kata, kalau Tuhan tak kena, tu yang berbuat tu lebih tahu daripada apa yang dia buat.
Mana Tuhan itu lebih tahu dengan perbuatan yang dia buat. Walaupun dia pekong aku dalam api pun dia lebih tahu. Maka ada keluar ayat kulna ya rukunin badang wassalamun ala Ibrahim. Wassalamun ala Ibrahim Tuhan itu berkira salah kepada Ibrahim. Dia Tuhan kira salah ya tetapi pun api tak makan mo. Tuhan kata kira salah. Allah. Tu. Maknanya mana apa? Sebab dia Nabi Ibrahim tidak berkehendak kepada kepujian. Maknanya memang Tuhan telah memuji dia Nabi Ibrahim, tapi dia tidak berkehendak kepada pujian lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah obat kenapi ya. Kenapi gak baca minyak lesik kulna ya rukuni badang wassalamu ala Ibrahim. Mana tidak berkehendak kepada pujian orang. Maknanya pujian, mana tidak berkehendak selain daripada Allah. Maknanya memanglah hak Nabi Ibrahim ni peringkat dia tu sebagai seorang rasul, maknanya bagai itu tinggi. Tapi contohnya macam tu lah. Tidak berkehendak selain daripada Allah SWT yang mengetahui. Maka kita berbuat sesuatunya hanya kerana Allah memadai dengan Tuhan yang tahu. Hak lain tak tahu tak apa. Tak. Kalau masa kerja, kalau kerja kak jenis kaki bodek ni dia buat besar clicking. Dia pergi royak ke bawah. Jadi nampak besar lutut. Hak orang buat besar gajah tu nampak besar kumel. Kerana promosi dia tu lebih-lebih. Tak. Orang buat kerja ni boleh prestasi 2. Hak kerja besar clicking tu boleh prestasi 3-4. Tu banyak ke belakang. Tu hak cara prestasi tu sebenarnya banyak perkara yang tak betul. Tapi biarlah tu masalah. Tapi itulah masalahnya. Masalahnya semua buat kebajikan kerana nak menunjuk-nunjuk. Walaupun kita kerja tapi kebah pun tak boleh tunjuk. Kita buat kerana Allah. Buat tahu tak tahu. Masalah tak naik prestasi. Tak ada kira. Sebab rezeki tu hak tu. Memang kita tak naik pakat gapo ikut prestasi kerana kita ni jujur. Tapi kelebihan tu hebu itu banyak lagi. Ku anak kita ko, ku masyarakat kita ko, kesihatan kita ko. Tak? Tak, setengah orang tu umur 50 tu macam 70 dah umur. Selebek tak nak jalan. Tak? Setengah orang tu 80 boleh nikah 2 lagi. Pasal dia sihat. Tak? Kerana setengah orang tu umur 60, tapi sihat juga. Apa kena gagah apa 2 minggu. Ada juga. Jadi macam-macam. Hakikatnya bila kita berbuat sesuatu kerana Allah, maka Tuhan akan berbuat sesuatu untuk kita. Tu. Rahsia. Bila kita buat sesuatu kerana Allah, Allah Subhanahu Taala akan berbuat sesuatu tu untuk kita. Jadi apa hak Tuhan bui itu peliklah. Dia biasanya Tuhan tak bui kita, dia bui anak kita, ke bini kita, ke keluarga kita, ke harta kita tu jadi berkat. No. Pitih tak ada, tapi bila sutuk ada. No. Pitih tak ada. Anak nak masuk universiti, tapi anak cudi. Boleh ngaji free. Biasa orang tanya. No. Gede apa ni? Tak nak pitih pun. Kau tak tahu pala dah. No. Cuma kena atas lah. Sikit-sikit. No. Tu mana? Pasal apa? Pasal kita berkhidmat untuk Allah SWT, maka Tuhan tu akan berbuat sesuatu untuk kita balik. Waktu lah Tuhan kata inna lillahi wa inna raji'un. Bila kita inna lillah daripada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, Tuhan pun daripada dia diterima, maka dia kembali balik kepada kita. Mesti. Bila kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan akan berbuat sesuatu untuk kita.
Tak. What ya? Fazkurni azkurkum. Mengingatkan aku ingat kamu. Bila kita buat sesuatu kerana Allah, maka Tuhan berbuat sesuatu untuk kita. Washkuruli wala takfuru. Mana setiap apa-apa yang aku buat tu, mungkin nak bersyukur. Mana kelebihan gapo-gapo Tuhan kita kena bersyukur. Guna molek. Mekuk apa hak dia nak. Washkuruli wala takfuru. Jangan kumpul. Berterima kasih itu bila Tuhan buat sesuatu kita rasa terima kasih kerana benda tu adalah perbuatan Tuhan. Terima kasih kepada Allah Taala. Wala takfuru, jangan mengkupu. Jangan atas kebaikan, atas kelebihan yang ada pada kita tu kita guna untuk perkara yang tidak sepatut. Boleh piti banyak 20,000. Tak. TV 50 sebutir. Tak. Maknanya no. Maknanya TV tak boleh, TV tak dosa. Dosa tengok TV. Tak dosa. Kalau ulama kata tengok TV dosa tu, bodoh. Pasal TV tu baru ada dosa pahala. Tengok bagi ada TV tu. TV tengok tak dosa. Tengok gitu dosa apa. Kena ada rukun syarat. Bila pasal tu baru ada dosa pahala. Tak. Kau salah tengok. Oh, tengok tutup aurat tak? Kita tu berdosa melihat aurat. Kau mana? Gitu. Dia bila kita tengok TV tu, lala kita tu apa dosa pahala. Tengok TV tu ada dosa. Tak ada masalah tengok TV. Kau macam mana? Tengok tino tak dosa. Nak dosa kan? Muka dia nampak mata robotik. Kau kan? Oh, robotik. Orang panggil ninja. Tak? Biar apa ninja ambil kena kan bila tengok orang lagu tu pakai dalam hati sejuk. Allah sedap tengok orang pakai ya gitu. Kalau kita nak pakai labu-labu Allah pakai dalam hati sejuk segar. Sejuk. Tak. Sekarang kita kekal sejuk. Tapi tak ada agak anak orang. Betul-betulnya berlepuk dem. Tak. Sejuk pada hati kita rasa. Mana kena doa-doa. Jadi maknanya jangan kita memperdengarkan sesuatu kebajikan yang kita buat tu kepada orang lain. Kita hanya royak apa yang kita buat tu kepada hanya apa kita royak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak lapor juga apa yang kita buat tu, kita laporlah Tuhan. Dan lain-lain lagi daripada sifat-sifat keaiban hati. Banyak lagi sifat-sifat keaiban hati. Jadi sifat hak berat yang ada dalam nafsu lawamah ni, pertama ujub, kedua riya, ketiga sam'ah. Ujub ni harga diri, harga atas kesempurnaan yang ada pada diri dia. Dia rasa dia hebat dan sebagainya. Ria buat sesuatu kebaikan supaya orang puji. Semua ni memperdengarkan kebaikan dia kepada orang lain supaya dia tu jadi glamour. Itu adalah tiga sifat syirik yang besar yang ada dalam nafsu lawamah. Tiga sifat situ. Kalau kita ada sifat-sifat tadi, kita tu lawamah juga. Itu nafsu lawamah juga lah. Tak kira siapa. Itu dia. Dan barang siapa berasa meletup di hati atau berasa berdeguk di hati dengan sifat-sifat umpama itu, maka itulah tandanya ia termasuk di dalam golongan nafsu lawamah. Jika deguk sedetik ataupun segaris salah satu pada sifat-sifat tadi, maka kita tu adalah nafsu lawamah. Seneha tadilah wujud riya sam'ah. Wujud harga diri di atas kebaikan yang dia ada.
kelebihan dia, kebaikan yang dia ada. Wujud ria, kebaikan yang dia buat, dia nak menunjuk. Ataupun kelebihan yang ada dia nak menunjuk. Dua. Yang ketiga, sama memperdengarkan kebaikan yang dia buat kepada orang lain. Ataupun dia cari glamour dengan kebaikan yang dia buat. Jadi itu adalah wujud ria takabur, tu adalah sifat syirik tu. Kalau buat benda terlintas pada hati kita sedetik, perkara tiga ni menyamai 70 dosa besar zahir. Berat. Kena berhati-hati. Dengan sifat lawamah itu, maka itulah tandanya ia termasuk di dalam golongan nafsu lawamah. Kalau ada terdetik walaupun sesaat pada hati kita sifat-sifat tadi, khususnya wujud ria dan sam'ah tu, maka kita tu bersifat nafsu lawamah. Martabat nafsu lawamah terletak pada kebanyakan orang-orang awam, kelas istimewa sedikit daripada martabat amarah tadi. Kalau ini kelas istimewa sikit. Kalau amarah tadi tak semaya, kalau nafsu amarah tak semaya, kalau nafsu lawamah ni nafsu tu lebah. Nafsu tu lebah. Ya. Tu lebah bila dia ngebel kat nalik. Allahu Akbar. Tak. Orang merah ni tobik sini. Bisa clicking tobik sini orang merah. Bawa lagu. Nah. Jika bawa tak dosa, tapi jika dia rasa dia lebih dah lebih dengan suara sedap dia lunak, mana aku ni bisa bijak ataupun hebat dalam mengalirkan suara bel, tidak buat tu tidak kerana Allah, tidak rasa suara dia tu adalah nikmat Allah, maka dia tu telah jadi sam'ah ataupun ujub ataupun ria. Dengan bel dia buat, maka dia tu adalah golongan nafsu lawamah. Buat tak apa, suara sedap tak apa, tapi kerana Allah. Tu. Kerana Allah tu kena. Kau kena kuat kerana Allah. Tapi masalahnya sekali dua ni nak ayak. Orang ni terkenal dalam Kelantan nama Husin sayang bo. Dia lepas tu dia jadi cikgu, so. Dia masa dia tingkatan ni terpilih. Memang suara sedap. Keluarga dia pun jenis orang ngaji taranum. Keluarga dia, pok dia tutup guru taranum tu. Suara memang sedap. Suara sedap. Dia baca Quran memang sedap. Tak? Dia kata mula-mula dia pergi noh hati mau tengok. Pergi kewik. Mula-mula baca kena Allah. Lepas tu dia glamour molek kan. Tak ada dah. Kok kena Allah baca tak ada. Duk mari rasa besar diri, rasa glamour, rasa bijak. Tak ada dah kena Allah kata. Sekali dua tu kalau Allah lagi lepas tu tak ada. Dia cerita sendiri. Dia cerita sendiri mengaku. Nama dia Husin. Ada lagi rasa ada lagi. Sekelah lah. Masa di Datuk Amir ni sekelah. Kalau dia ada pun kemungkinan 60 dah umur. Umur baru 16, tidak 60. Martabat nafsu lawamah itu terletak pada kebanyakan orang awam. Kelas istimewa sedikit daripada martabat amarah tadi. Biasa kelas tu lebah lah. Lawamah ni. Kelas tu lebah. Jadi tak selamat lah lagi.
syirik untuk orang-orang martabat ini masih tidak terjamin kecuali dengan mendapat keampunan Tuhan dan rahmatnya, kerana ia masih tertinggal melekat di hati lagi sisa-sisa sifat-sifat kotor yang perlu dikikis habis-habisnya, iaitu seperti sifat ujub, ria dan sem'uh. Sifat yang paling ditakuti dalam nafsu lawamah ni iaitu sifat ria, ujub, hera diri. Tak hera apa kita kaya ataupun kita dikuasa, berkuasa daripada orang lain. Ataupun pakat kita tertinggi pada orang lain. Kita tak jadi hera pada orang lain. Rasa tak hera saat ni, maka rasa lebih diri saat ni dia kata ke ujub tu. Selagi dia tidak menyadari bahawa kelebihan yang ada pada diri dia ni adalah pemberian Allah SWT. Jika dia sedar pemberian Allah SWT, maka dia bersyukur pada Tuhan, barulah selamat daripada sifat ujub. Baru selamat sifat ujub. Bukan dunia sekarang, ujub ni pakat duk cari. Supaya cepat masuk neraka. Dan ria, buat kebaikan nak menunjuk. Hak tu je besar cek gapo tu. Kerana nak tunjuk. Ni cek sama-sama ada itu. Masya-Allah. Buat dengan polstring dia. Bawa. Masya-Allah. Buat tak apa. Ada ke sesi wartawan tak apa. Rasa dalam hati tu ia diharapkan. Rasa lebih hebat ataupun mulia dalam hati itu adalah boleh tak apa, tapi rasa hebat lebih ke apa tu, kena ingat bahawasanya pemberian daripada Allah SWT, dan kita bersyukur pada Tuhan baru reti daripada penyakit. Kalau kita tak ingat Tuhan, tidak mengembalikan kelebihan yang Tuhan bagi itu kepada Tuhan balik, maka bersedia untuk masuk neraka. Ni neraka jahanam dak ni lepas pada neraka jahanam ni. Neraka jahanam hak ingat sekali. Ni hak berat lagi ni sebab dia dosa syirik. Dosa syirik ni berat. Dosa syirik ni 70 kali dosa besar. 70 kali dosa besar zahir. Satu dosa syirik. Sesaat terlintas pada hati. Tetap rasa syirik ni, wujud dia takabur tu, sesaat terlintas pada hati, menyamai 70 kali dosa besar. Maknanya hak paling takut ujub, ria dan sam'uh. Ujub rasa hebat atas apa yang kelebihan pada diri dia. Ria buat satu kebajikan nak menunjuk. Sam'uh kebaikan yang dia buat tu nak glamour. Kalau ni panggil nak glamour, supaya dia ketahui ramai. Dan seumpamanya daripada sifat-sifat keaiban hati, ataupun dia panggil ujubun nafsi, maknanya ujub pada nafsi ataupun keaiban ataupun keburukan hati. Ibarat perak bercampur tembaga, dan nilainya tinggi sedikit daripada tembaga berkarat tadi. Maknanya nafsu ni lebih tinggi sikit pada nafsu amarah. Sebab nafsu amarah tu nafsu setan, nafsu lawamah ni nafsu binatang. Setan ni kekeh orang saja ya. Binatang ni, kalau kita dengan binatang, gila. Kalau binatang tu riman, dia makan kita. Kalau binatang tu lemu, kita makan dia. Dia gila makan sifat binatang. Ada setan makan seorang, alik dia sokmu. Tak, kekeh orang pun dia, ngosek orang pun dia. Alik kita tak boleh nak buat apa. Tak. Jadi alik kita ni senang ya, tak siwati ngosek. Petua, tak payah baca Quran. Siwati ngosek. Petua dia, senang. Bila tu kau gapo ngosek kalau tu kita takut, pejam mata. Pejam mata.
pejam mata. Tu tak ngasih nak ngasih orang kita pejam mata. Tak mana? Dia jelek kau dia tanya pun. Kita pejam mata. Black screen tak? Apa? Mana screen hitam. Ada selagi. Ni petua adik kita masa budak-budak. Dia budak-budak masa dia budak-budak lagi lah ni. Masa dia sekolah rendah dalam 2 3 4 gitu. Muhe tak sih maye. Tak sih baca Quran. Bergak kalau hatu mari nak baca gapo? Kita tanya. Dia kata, "Nah, kita tak lita gapo nak jawab. Kalau hatu mari nak baca gapo?" Kita tanya. Nak baca surah gapo semaya pun tak. Dia kata, "Baca ni foto." Baca ni foto. Boleh juga baca ni foto. Nak tak tunggu alih botol dah kata namu. Lepas tu pun ada dengar. Dan tak sok lagi bahawasanya sifat-sifat keaiban hati itu tidak akan terkikis habis-habis daripada lubuk hati mereka dengan memakai penawar cara lebore orang-orang sufi jua. Maknanya masalah penyakit dalam hati ni tak akan terkikis jika sufi ni dia sufi bila sebut sufi dua perkara. Bila sebut sufi, pertama zahir ilmu dia pakai tasawuf, amal dia pakai tarekat. Bila tarekat capai tasawuf, maka jadi sufi. Mana belajar serta buat amal. Untuk maknanya penyakit wujud dia tak kebun ni hanya boleh disucikan dengan ibadat. Hanya boleh disucikan dengan ibadat. Waktu orang-orang dulu hok puasa tu siapa puasa puluh-puluh tahun hok semaya tu hafal ratus-ratus rakaat. Hok mengaji Quran tu 2-3 hari sekali khatam. Pasal penyakit ni nak mengelak daripada penyakit hati. Sebab banyak penyakit hati dalam kita ni. Bila kita kuat ibadat, dia akan perekat-perekat ibadat tu akan menghapus ataupun akan menyucikan penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Perlu. Maknanya tasawuf dia tarekat. Setengah demo kata tarekat tu Nabi tak buat. Nabi dia tak buat, muka dia rasul dah, dia ajar. Nabi tak buat, dia ajar. Nak buat apa dia rasul dah, pakatah dah. Dia ajar kita lah suruh buat. Tu dalam agama ni ada hak Nabi buat, ada hak Nabi ajar, ada hak Nabi royak, ada hak Nabi tegur. Tidak semua agama daripada Nabi. Kadang daripada Nabi kepada sahabat buat. Nabi royak, Nabi berpanduan. Dia macam-macam agama ni. Nabi tu, rasul-rasul ni pesuruh. Ataupun kita kata, tuk guru. Cuma rasul ni tuk guru daripada segala guru-guru. Daripada segala guru-guru yang ada atas muka bumi ni, rasul tu adalah guru daripada guru-guru. Ya, berkenaan. Rasul-rasul ni guru daripada segala guru pada setiap zaman. Kena faham. Ni ingat dia sebut Nabi, nama Nabi Muhammad pun tak selawat dah. Dia ingat pok dia tu sama tinggi derajah dengan Nabi juga. Ada manusia lagi tu zaman ni. Berapa? Bahasa manusia nak jadi kafir. Main-main dengan Nabi cepat jadi kafir. Jadi berhati-hati. Dengan Tuhan susah kita nak jadi kafir sebab Tuhan bukan makhluk. Tapi dengan Nabi sebab dia makhluk, silap kita bagi tahu, silap royak sebab dia menyebab merendah-rendahkan martabat rasul, seseorang rasul dengan percakap kata F dapat buat boleh bawa pada murtad. Ni enggak sebut nama Nabi supaya nama saya. Tak. Sebut mana-mana gitu. Terus ditanya dia, berapa kali mu sebut, mu panggil ayahmu tu atas nama ayahmu? Apa tak panggil nama ayah dia atas nama ayah?
Nabi boleh panggil atas nama apa nama ayah dia. Terah panggil kau nak saya makan apa. Tak. Aku ajar. Walaupun kita tu orang tua tapi main aku ajar dia kan makan apa pok pun. Kau mana? Kalau pok pun tak apa. Ni rasa. Tak. Tunggu tu het apa. Bila tu het apa tu pecah agama. Tu tanda tu het apa. Pecah agama. Tak mengaku Islam tapi di sisi tu murtad. Hati-hati. Hati-hati dengan Rasul. Sebab perkara yang sensitif. La ilaha illallah tak apa Tuhan. Sebab dia ada sifat mustahil. Muhammadur Rasulullah. Dia ada sifat mustahil tapi kalau kita buat perkara yang mustahil atas Nabi boleh membawa murtad. Kalau kita kata Tuhan bodoh, tak jadi murtad sebab bodoh tu sifat mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau kata Nabi bodoh, murtad. Boleh je bawa pada murtad. Maknanya lebur sopi jua mana kena berterekat dah, bertasawuf, ngaji tasawuf dia berterekat sahaja. Jalan untuk mensucikan diri daripada sifat wujud ria dan semua tadi. Lain-lain jalan belum dijumpai lagi kerana orang-orang sufi telah membuat cuba demikian dia mengetih ataupun buat eksperimen sendiri sendiri. Sebabnya jalan sufi ni telah terbukti sejak dari Rasulullah sampai zaman ni telah terbukti telah ramai orang yang berjaya jadi wali ataupun jadi orang-orang soleh ataupun jadi orang-orang suci hati. Jalan lain tak ada lagi. Tak ada lagi jalan politik tak ada. Tak ada sebagai habuk lagi jalan politik yang boleh jadi wali. Jalan gapo? Jalan harta banyak. Tak ada juga sebab biasanya kau harta banyak kau kopi. Jalan pakat besar. Tak juga sebab kau pakat besar kau beli. Tak juga. Kau kan? Kita tahu muka kita kerja bokeh. Duduk penuh lah duduk. Ngorang pakat-pakat besar pokok tarah CEO gapo gaji duduk so majlis meeting mesyuarat. Tak. Jadi gapo mana tak ada lagi jalan lain. Jalan kaya dok, jalan kuasa dok belakang. Hok jalan ye betul-betul telah berjaya jalan sufi. Sufi ni dia kena gabung dua. Ilmu dia tasawuf, amal dia tarekat. Barulah dikatakan sufi. Demikianlah dia telah mengetih sendirinya. Firman Allah Ta'ala, walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, akan kami tunjukkan mereka itu jalan kami. Jalan betulnya orang bermujahadah. Nak bermujahadah ni kena ngaji tasawuf. Cara nak bermujahadah ni cara nak baiki diri. Kena mengaji ilmu tasawuf sebab ilmu tasawuf tu royak. Ilmu cara-cara nak baiki diri. Sebab diri kita ni terdiri pada ruh, hati, akal dan jasad. Jadi ilmu tasawuf saja yang membicarai tentang masalah daripada ruh kepada jasad. Jadi kena mengaji tasawuf. Dalam tasawuf tu pula dia kena beramal dengan ilmu tasawuf yang royak tu dia panggil tarekat. Tarekat ni amalan. Jadi bagi tahu ataupun
ia dimaktubkan oleh ilmu tasawuf. Maknanya untuk siapa cerita-cerita dalam ilmu tasawuf tu, lagu mana khalih, lagu mana ikhlas, lagu mana soleh, lagu mana wali, cerita-cerita tu hanya dapat dicapai melalui tarekat. Tarekat ni amalan yang dikehendaki oleh ilmu tasawuf. Mana ilmu tasawuf ni dia panggil ilmu dan amal. Ilmu dia tasawuf, amalan dia tarekat. Tasawuf siapa tarekat, nama dia sufi. Baru selesai dalam masalah untuk menyucikan hati, sebagaimana Tuhan kata walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami akan kami tunjukkan mereka itu jalan kami. Maknanya jalan mujahadah tasawuf ya akan jalan kami. Maknanya mujahadah tu menuju kepada Allah SWT, kepada Allah SWT. Maknanya dalam tasawuf ada cerita cara-cara, tetapi mujahadah tu memerlukan amal. Jadi amal tu tarekat, atau tarekat ni senang lah, wirid-wirid. Wirid-wirid yang telah ditetapkan, yang telah diambil daripada Rasulullah SAW dalam masalah menyucikan hati. Dia amalan ni banyak. Amalan untuk dapat pahala satu hal. Amalan untuk menyucikan hati satu hal. Amalan untuk mengampuni dosa satu hal. Amalan untuk memurahkan rezeki satu hal. Mana masing-masing ada amalan. Dalam tasawuf ni mengajar amalan untuk kita menyucikan hati terhadap kesucian Allah Subhanahu wa taala. Mana suci mengikut Tuhan. Maknanya mujahadah tu jalan menuju kepada Tuhan. Mana cara kita menyuci hati untuk kita suci sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bermujahadah, maka Tuhan akan tunjuk jalan. Bila kita buat amal, qadar amal yang kita buat ni, kesucian itu kita akan capai. Mengikut amalan yang kita buat, Tuhan akan bagi. Mengikut amalan yang kita perbuat. Mana bila kita buat amal, Tuhan akan tunjuk jalan mana, Tuhan akan menyucikan hati kita tu mengikut apa yang kita berbuat. Maknanya habis kat tu walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami akan kami tunjukkan mereka itu jalan kami. Jadi orang yang tidak bermujahadah tu saya tak tunjuk. Saya tunjuk. Jadi untuk Tuhan tunjuk mujahadah, untuk Tuhan tunjuk jalan, kita kena bermujahadah. Bermujahadah ni buat amal. Buat amal. Hari-hari, hari berarti hari, minggu berarti minggu, tahun berarti tahun. Siapa mati. Tak. Kalau kita buat amal seni, bila mati kita boleh manci kucak dengan kemang. Beres. Tak. Tak ada masalah sebab mereka mang tak kata kita tak ada dosa kawan. Beres selisih pun. Semua tak ada kerja dia, tak ada masalah. Lalu kalau mereka mang dia relax, senyum. Pasal dia senyum kau tak payah kerja. Kita pun tak takut kawan. Mereka mang mata pun berapi dah. Kawan. Mereka mang hebat tak hebat, kalau hatu tengok hatu lagi. Nak hebat rupa mereka mang. Benda tu kita nak tengok. Dah, hatu tak ada tengok. Bunyi nama pun lagi dah. Kau kan? Bunyi muka lain tu hatu dah. Tak tahu, takut. Ni mereka mang. Sebab mereka mang ni malaikat. Kehebatan rupa malaikat ni dahsyat tak dahsyat. Hatu tengok, hatu lagi. Tak ada orang boleh menghadapi rupa bentuk malaikat. Nabi kita tengok dua kali selok. Kerana kehebatan rupa tu hebat pada malaikat. Agak Nabi tengok Jibril selok lagi. Dua kali tengok mula selok, lepas tu minta sekali lagi. Selok pula. Enggak Jibril agak ni mereka mau khusus tu untuk Jibril ni waktu wahyu kepada Rasul. Mereka mak ni khusus untuk menyesal orang. Kita nak tengok lagu tu. Mesti kau hebat lagi. Kau mana?
Tak apa. Penuh berlaku maknanya. Kalau tu buat amal banyak, dia tak kata. Sebab hutang kita dengan Tuhan kita boleh bayar. Tapi mitok tu dengan Tuhan, amalan kita buat tu, hak Tuhan dah juga pun. Tapi kena mitok adat kita dengan hamba dengan Tuhan ni, sebagai hamba, kena mitok. Ya Allah, aku rajinlah semaya. Ya Allah, aku rajinlah puasa. Ya Allah, aku rajinlah baca Quran. Mitok hak bagi-bagi pahala ni, mitok perkara lain. Ya Allah, aku panjang umur. Panjang umur, penyakit panjang umur, mesti nyanyuk. Tak? Nyanyuk kocat haid no. Nama. Kau kan no? Ada benda nak kata tapi pasal lah ni payah. Sebab seluruh dunia pula. Benda tu biar kita set kena apa? Kena sensor lah sikit. Sekat tu lah dulu. Abdullah topik walidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pada pertanyaan. Enggak bertanya. Ustaz nak tanya Pak, pada ke dengan istighfar bila kita terlanjur dengan sifat ni, sifat tadi. Boleh terhapus dosa syirik ke? Istighfar tu boleh lah, berterusan lah. Sifat. Berterusan sehingga hilang daripada hati. Dia kena berterusan setiap hari. Dia tak ada masa tu kita istighfar sekali tu. Memang khusus tu tapi penyakit tu akan datang pula. Jadi kalau kita nak istighfar, sentiasa beristighfar. Tu setiap belakang semaya tu kena buat ibadat. Saat ni. Bukan Nabi tidak buat setiap semaya tu buat ibadat. Ataupun berzikir setiap semaya ada hak dia tidak. Sebab Nabi ni untuk mengajar. Tapi bila Nabi kata sekali atau pada satu waktu dia suruh buat ibadat, maksudnya suruh berzikir, pada waktu-waktu lain pun dia suruh juga. Sebab kita ni sentiasa berdosa. Selagi kita tak sampai pada maqam orang soleh ataupun derajat orang wali, mana selagi itulah kita ada dosa syirik dalam hati. Sebab kita tak jadi wali kerana syirik ada dalam hati. Sini ya. Jadi bila kita selagi tidak jadi wali, selepas semaya kena bertahlil, kena beristighfar, kena berselawat. Tiga perkara tu ataupun baca Quran. Empat perkara tu adalah perkara yang terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau buat tahlil tiap-tiap lepas semaya tu sebab untuk menghapus dosa-dosa syirik. Kalau kita telah berlaku pada tiap-tiap hari antara semaya dengan semaya. Mana dengan tahlil lepas semaya itu sebagai taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang syirik ni masalahnya kita tidak terasa dan kita tak tahu sebab kita tidak mahir. Jadi bila kita tidak mahir, kita kena cedek macam cedek pelakak lah, untuk menjerat penyakit-penyakit tadi. Penyakit mana jerat dia nya tahlil, istighfar, baca Quran, selawat. 4 perkara sahaja atas muka bumi dia boleh menghapus dosa-dosa dia. Tapi sentiasa buatlah. Sebab dia dosa besar. Dia tak boleh nak buat tinggal terus menerus. Lagi tak ada soalan lagi. Tanya saya lagi, lagu mana nak buat sifat malah dalam beramal? Kalau buat nak lawan sifat malah, boleh ke mari sifat ikhlas dalam beramal? Dalam beramal. Mana sifat ikhlas tu mari dalam amal. Bila kita banyak buat amal, satu makom yang kita mula-mula akan melalui, iaitu makom ikhlas. Makom ikhlas ni makom permulaan dalam amalan. Arti ikhlas ni kita buat membetuli syarak. Kita buat satu perkara membetuli syarak. Dan kita buat tu kerana Allah Ta'ala. Maka jadilah ikhlas. Syarak tu kena betul. Betul syarak. Sah intikad. Ikhlas kerana Allah. Maka jadilah kita tu makom ikhlas. Ikhlas ni makom permulaan dalam berbuat amal. Tengok lagi baca. Ada tak? Ada dah saya ni. Tak ada. Hak luar? Luar. Tak ada saya. Ustaz, syirik kopi ni batal akidah ke? Syirik kopi. Sebenarnya bab syirik ni susah nak terang. Sebab agak tu
Ya, tak kita nak jenaka budak-budak. Oh. Syirik ni, syirik khafi ni. Dia banyak syirik ni. Khafi. Lepas syirik khafi, khupak. Lepas khupak, ukhfiyah. 3 peringkat syirik saja. Tapi khafi ni secara kasar. Syirik khafi ni, bila perkara syirik, maknanya perkara melibat ke Tuhan ni. Kita meletakkan Tuhan tu, sama ada kita meletakkan Tuhan ataupun Allah SWT tu sebagai makhluk, ataupun kita mengaku kita Tuhan. Contoh syirik khafi tadilah. Kita sembahyang kerana kita rasa kita rajin. Ataupun kerana kita tu lebar. Ataupun kita kata kita tu berilmu. Ataupun kita rasa kita ni orang yang kuat iman. Hakikatnya, sembahyang kita adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita rasa rajin, rasa lebih, rasa kuat, rasa hebat dalam ibadat, tu tanda kita tu syirik khafi. Atau setiap kelebihan yang ada pada kita, yang kita sama ada kita rasa, ataupun kita tahu, ataupun kita reti kelebihan yang ada pada kita tu, kita cepat-cepat mengembalikan, serahkan kelebihan kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengelak kita daripada jadi ataupun jatuh pada syirik. Kalau rasa kaya, kembalikan kekayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rasa hebat, kembali ke kehebatan kepada Allah Taala. Kalau rasa berkuasa, kembali ke kuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru selamat. Sebab setiap sesuatu itu adalah qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya waya kulit, tak ada gapo. Kita ibarat waya kulit. Segala-gala tu daripada bentuk kita, dalam yang buat, cerita kita, dalam yang menceritakan, pergerakan kita, dalam yang menggerakkan. Begitulah lebih kurang antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam iktikadnya, kena faham dalam iktikad. Untuk mengelak syirik khafi tu, kita kena ibaratkan diri tu sebagai raya kulit. Sebab fikiran kita, akal kita, ilmu kita, niat hati kita, sesuatu pada diri kita ni, daripada zahir, batin dan rohani, semua tu milik Tuhan. Bila milik Tuhan, Tuhan yang berbuat pada tiap-tiap sesuatu atas diri kita. Bila kita rasa kita ni berkuasa ataupun ada satu kelebihan, berarti kita telah mensyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap rasa kelebihan ataupun dia panggil akuan, rasa lebih pada diri kita tu, cepat-cepat kita tolak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia bersifat lebih, dia bersifat kuasa, dia bersifat kaya, dia setiap suatu sifat kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu kita bertasbih subhanallah subhanallah tu kerana Maha Suci tu kerana kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kekurangan itu adalah sifat ataupun milik kita. Cuma rasa kelebihan itu Tuhan beri. Masalah bila kita rasa, kita merasa benda itu milik kita, sedangkan bukan kita. Tuhan bagi rasa sahaja. Lagi-lagi? Ada? Ada tak? Ha? Ada. Ada dah. Luar? Penonton luar? Penonton. Tanya tadi tanya syirik khafi ni batal akidah ke? Batal akidah. Dia tidak batal akidah. Cuma dia panggil fasik. Dosa. Dosa. Dosa besar yang tidak kita ketahui. Syirik khafi ni dosa besar yang kita tidak ketahui. Khususnya kita tak tahu penyakit apa? Penyakit ujuk, heran diri. Kita rasa besar kerana kelebihan kita. Ataupun ria, kita buat satu kebajikan kerana nak menunjuk-nunjuk kat orang. Supaya orang puji. Ataupun semoh ni nak cari glamour. Buat kebajikan supaya
orang ramai tahu, orang ramai puji. Hak tu 3 contoh tu adalah syirik. Syirik. Syirik khafi pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak sedari benda tu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pakar hak Tuhan bui. Kita pakar. Tuhan kata, takbur tu sifat aku. Bagi siapa takbur tu pakai aku, bagi siapa pakar curi pakai aku, nascaya aku akan azabkan dia dalam neraka dengan azab yang pedih. Jadi tadi pun pakai Tuhan lah. Pakai Tuhan macam mana? Sifat lebih tu mana? Sifat kemuliaan, kekuasaan, kebesaran, semua tu adalah pakai Allah Subhanahu wa taala. Bila kita rasa besar, memang kita besar, berpakat besar, kita berkuasa, kita tuai kaya, tak. Tetapi benda tu hanya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita nikmati. Bila kita nikmati, kita kena bersyukur balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak sempat bersyukur, maka di situlah berlakunya syirik. Termasuklah syirik khafi, jali dan sebagainya. Jadi syirik ni tidak boleh membawa pada murtad. Sebab hukum murtad ni kena zahir. Tidak boleh kepada jadi murtad ataupun punuh iman. Tapi iman punuh dah tapi tidak bawa pada murtad. Selagi murtad ni dia ada mana dengan perkataan perbuatan. Dia kata-kata. Perkataan perbuatan etika. Baru boleh jadi murtad. Dia kena penuh 3 perkara. Dia tak jadi syirik. Syirik kopi walaupun syirik ni besar, dia jadi dosa besar sahaja. Tak jadi boleh bawa pada murtad kerana jahil. Tu bagus jahil. Tapi tak tinggal jahil gitu. Sebab jahil ni antara orang-orang yang mula-mula masuk neraka. Jadi tidak jadi murtad kerana lekat pada jahil. Jadi kena belajar. Jadi kena belajar. Maknanya dia panggil tidak punah akidah. Ustaz, syirik kafir ni batal akidah ke? Akidah tidak batal. Batal akidah tu bawa pada murtad. Dia tak batal akidah tapi akidah tu masih lekat. Sebab tukir dia masih ada. Sarung dia tu masih ada. Mana Islam bakar tu masih ada. Tak jadi murtad kerana jahil. Tu payah nak kata kat kafir ni. Sebab jahil tu lekat lagi. Dia buat tu kerana jahil. Dia lain. Kalau orang alim buat benda tu perkara murtad, boleh jadi murtad. Tapi orang jahil buat perkara murtad, dia tak jadi murtad. Tapi kalau orang jahil pakar dengan akidah dia dengan jahil tu, maka dia akan jadi golongan pemula-mula. Golongan mula-mula yang masuk neraka tu Tuhan marah sangat. Golongan mula-mula masuk neraka sebelum orang lain masuk. Dan mereka ni masuk jadi tolong peringat api neraka. Ulama yang tak si mengajar ataupun tidak mengajar dengan betul dengan si jahil yang tak mahu belajar. Tak si nak betul akidah etika dia. Hak dua golongan ni mula-mula. Orang duduk pada masyarakat tu dia tekuk highway dah ke bawah pada masyarakat. Mereka erik pula atas muka. Mana kaki lah ke atas, muka ke bawah. Kerong. Dia bubuh dari neraka. Mana mereka ni adalah terdiri pada orang yang mula masuk neraka. Mana terdiri pada kayu-kayu api neraka. Bakar merah nyala bara molek. Api neraka perangak molek hitam molek. Baru buat tubik buat dia pula. Baru dia buat tubik. Dia jadi segerik kayu api neraka. Hati-hati. Selagi Ustaz, syirik ni kekal dalam neraka ke? Syirik ni atas. Kalau syirik tu yang boleh membuat murtad, jadi dia tu murtad, maka tak ada peluang. Tapi kalau syirik sempat dia taubat, dan syirik dia tu kerana terlekat pada jahil dia, maka dia masih lagi. Tapi bila sebut syirik, berartinya neraka paling bawah. Bila sebut syirik,
neraka paling bawah. Mana 3 neraka teratas tu tak masuk dah. Maknanya 4 neraka teratas. Neraka ni 7 tingkat. Maknanya 4 neraka teratas tu tak masuk dah. Time neraka bawah sekali. Oh, set syaka. Ha. Oh, syaka atas pada syaka tu. Jahim. Ha. Maknanya hak neraka paling bawah. Hak tu takut. Jadi syirik ni cara dia taubat lagi tadi lah. Kena banyak bertahlil. Kena banyak bertahlil. Hari-hari tu kena banyak bertahlil. Tu mengelak daripada syirik. Sebab Nabi kata di akhir zaman umat aku berpagi-pagi berimeh, petang-petang jadi kupu. Kupu tu syirik. Petang-petang kupu berimeh, pagi-pagi jadi kupu. Mana pagi-pagi berimeh, petang jadi kupu. Kalau petang berimeh, pagi boleh jadi kupu. Kerana tak sengaja, bila tak sengaja duduk atas kupu sama. Sebenarnya rasa syirik ni kau sedap. Kau banyak sifat syirik masuk dari diri kita ni, kau sedap. Tak? Contoh orang haji, bila kecek satu perkara, tetap kelebihan diri dia, dia buka dada, kemedung. Tak sedap lagi. Segar. Kau mana? Hak ngatu kalau orang puji-puji kita, royak benda hak kita semangat, ngati lagi buka dada kemedung. Segar abang. Sedekah rasa syirik. Sifat syirik ada pada diri dia tu. Ada lah, tak ada salah. Tak ada. Hak luar? Tak ada. Tak ada. Ada. Cakap tu dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahika rabbil La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Adada ma wasi'ahu ilmullah. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا الحمد وشكرا لكم بجل يوم لا من بكم سلام سبحان الله لا ولا أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أشكر من جل عظيم عظيم أكرم شر عظيم مقامة من الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم اللهم الحمد لك أجمعك أسألك اللهم لك الحمد لك أجمعك أسألك وأعظمك علي السواد أعطي يا حي قيوم لا تنسى اللهم لا تفضل بنا أمك دائما أبدا سما وجهنا فينا وبنا اللهم صرف بنا بحالك ولا اللهم ذكرنا فينا عند بما اللهم صل على محمد وسلم سلامة ما نشأ محمد أنا من ورقنا ولا هنا من محمد نور اللهم صل وبارك على نور على نور في نور وجه سرين والأنوار الصلاة العظيم سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بارك محمد أرنا وجه محمد على ومنا وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله الحمد لله رب العالمين.